So hi all, so how are you today? Meet me again in this channel. So I'm Alexis Wanisa. So you now in my channel Portu Jawa. Ini saya nak buat satu menu yang very familiar kepada anda. Satu menu yang mungkin kerap dimakan, diorder di mana-mana kedai di seluruh Malaysia. Sebelum ni saya pernah buat resepi ni, iaitu kita buat dalam versi yang wet dan dalam versi yang basah punya, okey, yang biasanya popular dekat sekitar Kuala Lumpur, yang mereka muda-muda suka makan dengan udang, sebesar-besar udang. Itu yang another version. Tetapi hari ni kita nak buat satu version yang memang popular bagi masyarakat di Johor, especially di Johor Bahru. So kalau di Johor, mostly di Johor Bahru, kalau kita order kuih tiaw goreng kerang, biasanya kita akan dapat yang super dry, warna gelap-gelap, licin, ya. Hari ni kita nak buat kuih tiaw kerang ala-ala JB, ala-ala orang-orang selatan. Kita buat yang very simple, yang kejam mata pun you boleh buat. Okey, pada yang bujang-bujang, pada beginning you boleh cuba I punya resepi ni. Okey, kita dah tahu kita nak buat apa pada hari ni. Daripada Johor ke tanah Jawa, terbang terus ke Portugal. Semua menu yang sedap-sedap belaka hanya terdapat di channel Portu Jawa. So let's check it out this video. So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni. This one is a fresh cockle, kerang yang fresh. Walaupun saiz dia agak kecil sebab yang ada kecil je, tapi tak kisahlah, yang penting kerang. Okay, so as you know, today we want to make a kuih tiaw kerang JB, ataupun Johor Bahru punya kuih tiaw. Yang kering, dia bukan basah, bukan version yang basah, tapi or in English they call cockle kuih tiaw JB style Portu Jawa version. So now let me check the ingredient, bahan-bahan dia. Okay, so firstly we need this one is a cockle ataupun fresh kerang yang segar. Dia isi, kalau tak ada kerang yang segar, you boleh gunakan kerang yang dasar kopek tu, tapi saya suka kerang yang segar. This one is a half kilo, setengah kilo. And this one is a kuih tiaw noodles, or in English pun dia panggil kuih tiaw juga kan. Okay, this one is a 500 gram, tapi kita gunakan separuh lah sebab kita nak masak untuk 2 orang makan, for 2 portions. And this one is a soak lada kering ataupun dry red pepper yang telah kita rendam, secukupnya. This one around 8 pieces, dalam 8 pieces. And this one is a chicken breast meat ataupun isi ayam, secukupnya. 2 pieces of egg, 2 biji telur. Ini is a chai leaf ataupun daun kucai. Kalau masak kuih tiaw kerang ni Johor punya style, kalau tak ada kucai ni tak sah, kurang kick. And this one is a bean sprout ataupun toge secukupnya. And chopped garlic ataupun bawang putih yang kita chop secukupnya. And this one is a thick soy sauce, kicap pekat manis ataupun kicap pekat manis lah, around 1-2 tablespoon, dalam 1-2 sudu. Okay, and this one is a oyster sauce, sauce tiram secukupnya. This one is a 1 tablespoon. Okay, so itu saja. So now let we cook, mari kita masakkan dia. Okay, also firstly kita blendkan lada kering ni, untuk jadikan dia lada boh, to make our red pepper paste. So now we blend it together, kita kisarkan halus. Okay, also firstly kita kena rebuskan kita punya kerang kita. This one is our cockle. Letakkan sedikit halia dan juga garam. So we add ni. Letakkan air sikit je, macam kita bakar. It's on the stove, kita hidupkan api. We cook around 2 minit. Dia masak dalam 2 minit, supaya dia tidak terlampau overcook. Okay, so look at this, after cockle kita dah terbuka macam ni. So now is done, is a cook, and switch off the stove. Kita tutupkan api sekejap je kan. So kita biarkan dia sejuk sebelum kita kopekkan dia. Kita asingkan isi dengan dia punya cengkerang dia. Okay, so sekarang dah sejuk, sesi kita mengopek kerang ni. This one our cockle meat, kita keluarkan, and then kita separately, kita letak kat sini satu. And walaupun dia agak kecil, tapi dia tetap kerang. Okay, so kita kopek semua. Okay, so now is done. Kita kopekkan kita punya kerang. We shell out our cockles. So it look like this, walaupun kecil-kecil, tapi tetap juga kerang kan. Yang itu kita nak buat hiasan nanti, sebagai hiasan. Okay, so now let we cook, mari kita masak. Now we preheat this oil, kita panaskan minyak ni. And now we sautering our chopped garlic, kita punya bawang putih yang kita chop. We mixing well. Dry red pepper paste, lada kering kita yang telah kita blend. And we mix well.
Tumiskan sampai dia kering, sampai dia garing okay, until the oil is come out to the top minyak dia terbit dan aroma dia naik Okay, so look at this, nampak dia dah terbit bau dan dia punya the oil is come out tu, dia dah terbit adalah stok cockle cockle stok ataupun stok kerang kita masukkan sikit. Jadi rasa kerang je And this one is a breast chicken meat isi ayam kita masukkan. Letakkan ayam, kalau you nak letakkan daging ke, you nak letakkan udang ke, terserah. Tapi sebab hari ni dia punya main dia adalah kerang, jadi kita tak perlu letakkan banyak-banyak. Cukup setakat dengan kita punya ayam je Okay. So now we add in this one is oyster sauce ataupun sos tiram. Masukkan. This one is a sweet thick soya sauce ataupun kicap pekat manis Kita masukkan 2 sudu lah Mixing well. Okay, kita adukkan We add in this one is a salt, sikit garam. Tak payah nak drama-drama. Kalau kat kedai memang letakkan little bit of MSG. You can have a sugar if you want to. Kalau you nak rasa ada manis sikit, you boleh sedikit gula Tapi tadi kita dah gunakan kicap pekat manis, jadi tak perlu letak lagi We add in a egg masukkan telur. And mixing well. Masukkan lagi satu supaya pekat. Jangan lokek telur. Nak makan sendiri je kan. So now kita masukkan mi kita, kuih tiaw kita masukkan. And we mixing well. Okay, kita adukkan. Also look at this, our noodles kita punya noodle kita. Dia dah super dry. Dia buat tak letak telur Kalau tak letak telur dia lagi plain macam tu boleh juga, tapi saya suka letakkan telur Now we add in this one is a chai leaf, daun kucai bagi aroma. Bean sprout ataupun toge. Masukkan secukupnya Nampak ni dia dah masak. Aroma dia memang dah terbit So lastly we given our cockle, boiled cockle. Okay, kita punya kerang kita Okay, kita masukkan semua Okay. And we mix kita adukkan Okay, also look at this. Okay, this one our kuih tiaw kerang kita yang super dry like this dia kering bukan yang versi yang basah Okay, so ni saya letakkan telur. Kalau you tak nak letak telur pun boleh. So it's look like this super dry dengan ada kerang ada kerang, tapi kerang ni tak nampak sebab dia kecil. Okay, tapi tak apa, nanti kita kais-kais cari kerang dia Okay, it's done, is a cook and ready to be served. Kita akan hidangkan. Okay. Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi all, so how are you today? So meet me again in this channel. So look at this. Ini adalah kuih tiaw kerang goreng kering ala-ala Johorian, ala-ala JB. Sebab saya pernah makan, kalau saya order kuih tiaw goreng di sekitar Johor Bahru, biasanya yang sampai bentuk yang seperti ini. Tapi dia lagi gelap lah sebab dia tak banyak guna telur. Kalau dia guna telur pun, cara teknik dia menggoreng telur tu dia tak masukkan sekali. Dia separatekan dulu baru dia goreng. Jadi dia akan dapat kuih tiaw yang warna dia agak gelap Tapi saya tak suka yang terlampau gelap. Saya nak buat yang version begini. This one is my version. Okay, tapi rasa dia tetap mantap. Kalau tak percaya, you cuba. Jadi untuk membuktikan yang bahawa hari ini saya masak jadi dan sedap, jadi mesti dah kena ada sesi santap menyantap kita kan. Macam anak raja gitu ya. Jadi jemput makan semua. So kita makan kita punya kuih tiaw kita.
Okay, ni pun dah agak sejuk sebab saya nak settingkan lighting semua, nak kena buat setting. Jadi kita sempat juga merekod untuk anda semua. Okay, jemput makan semua. Wow. Memang sedap. Tapi sayangnya dia punya kokel dia hari ni saya dapat yang kecil Jadi dia punya kerang dia kecil sangat ni kalau makan macam terselit dekat tek gigi buat tek gigi Tapi okey lah. Yang penting ada kerang dan jadi nama dia kuih tiaw kerang kering bukan basah. Kalau you suka yang versi yang basah punya, you kena tengok my previous video video saya sebelum ni macam mana saya buat yang basah punya. Siap ada udang lagi kan. Ni hanya kerang dan ayam saja. Kalau you nak letak daging ke apa ke, terserah kepada cita rasa anda. Okey. Tapi bagi saya macam ni dah sedap. Dah sedap, mantap. Another version cara menggoreng kuih tiaw yang kering, gelap. Dah rasa dia yang sedap tak banyak terlampau rempah. Cuma saya suka letakkan tadi lada kering yang agak banyak supaya dia rasa pedas sikit. Kalau ada orang buat dia tak letak, just sos kicap, garlic dan tomato tumis, letaklah flavor apa. Menjadi satu kuih tiaw yang amat sedap. Dan kuih tiaw ni jangan dimasak terlampau lama sebab nanti dia lembik dan dia hancur enak, sedap, gustoso. Dan kuih tiaw ni jangan you basuh sebab kalau you basuh nanti dia lembik. Bila dia masuk je dia hancur berderang. Jadi jangan risau kuih tiaw tu memang dibuat dah bersih ada cap halal lagi ke situ Jadi letakkan minyak, jadi terus masukkan. Okey. Kalau mi goreng tak apa. Sebab mi goreng tu tekstur dia kadang-kadang dia agak keras kecuali kalau you cari kuih tiaw yang Jepun punya yang keras tu, itu boleh kita cuci dulu. Tapi kalau yang lembik macam ni, kalau kita masukkan terus dia cuci terus hilang. Kena percaya. Tak percaya, terserah. Okey. So kepada anda yang peminat kuih tiaw ni, so hari ni dapat juga kita menyiapkan, walaupun mungkin video ni ditayangkan sempena bulan Ramadan juga. Bagi mereka yang bujang-bujang yang mungkin tak yang terfikir nak makan apa, nak masak apa kat rumah, buat je kuih tiaw kerang goreng yang kering, yang bersih kering ni. Seisi keluarga boleh makan dan sedap. Boleh juga dijadikan sebagai santapan waktu kita tengah bersahur Juga boleh je buat dekat rumah waktu-waktu bukan bulan puasa sebagai breakfast, minum petang Apa-apa yang anda suka, rasa nak makan kuih tiaw, buat. Ke tak? So kepada anda semua, hopefully anda enjoy, hopefully anda cuba saya punya resipi ni sebab sedap. Kenapa saya paparkan video setelah kita masak adalah untuk memaparkan kepada anda menu yang saya buat jadi dan rasa dia memang sedap dan you kena cuba di rumah. Okay? So sampai berjumpa di lain masa, di lain menu, di lain resipi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wandi Isa, untuk anda semua. Bye!